Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam bermaksud, sampaikanlah kalian daripadaku walaupun sepotong ayat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita sekali lagi dalam PTPR 4.0 yang mana pada hari ini Ustazah akan menyentuh berkaitan dengan pelajaran yang ke-29, ilmu cahaya kehidupan dalam bidang adab Islamiah. Terusnya kita tengok pula adab dalam menuntut ilmu. Okey, di mana setiap orang Islam wajib dalam menuntut ilmu. Jadi ilmu ni sangat luas, bidang dia sangat luas. Jadi apa-apa jua ilmu, kita sebagai orang Islam wajib belajar. Okey, kenapa kita perlu menuntut ilmu? Sebab ilmu tu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak menjalani kehidupan kita dengan sempurna, dengan baik. Okey, jadi kita perlu ada ilmu. Nak buat keputusan kena ada ilmu, nak buat penerangan kena ada ilmu, nak buat apa-apalah semua kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, habis kita. Boleh binasa, boleh rosak kita kalau tak ada ilmu. Okay, kemudian ilmu juga umpama seperti cahaya yang menyuluh kehidupan manusia ke arah kebenaran. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak mendorong kita ke arah kebenaran? Tak ada, silap hari bulan kita akan sesat kalau tak ada ilmu. Okay, seterusnya, hanya dengan ilmu sahaja manusia dapat beriman kepada Allah dengan yakin dan sempurna. Sebab itulah Islam menggalakkan kita pergi belajar dan terus belajar supaya kita dapat kenal dengan lebih jauh lagi, dengan lebih dalam lagi tentang beriman kepada Allah. Okey. Kemudian setiap individu Muslim wajib menuntut ilmu agar kita beroleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi dekat dunia pun kita selamat, di akhirat pun kita akan selamat, bahagia, dapat menjalani kehidupan dengan baik dan sempurna, insya-Allah. Okey, berdasarkan berkaitan dengan kewajipan menuntut ilmu ini, ada hadis Rasulullah, ada hadis Rasulullah yang mana hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Okey, yang bermaksud Anas bin Malik telah berkata. Okey, apa yang Anas katakan? Dia kata Rasulullah pernah bersabda. Maksudnya ayat ni keluar daripada Rasulullah. Apa yang Rasulullah sabdakan? Rasulullah kata menuntut ilmu itu wajib kepada setiap orang Islam. Jadi Nabi mewajibkan orang Islam untuk menuntut ilmu. Itu adalah hadis yang membuktikan bahawa umat Islam wajib menuntut ilmu. Okey, seterusnya kita tengok pula apakah jenis-jenis ilmu. Ilmu terbahagi kepada dua. Okey, siapa tahu ilmu apa? Okey, kita tengok siapa boleh jawab? Ilmu terbagi dua. Ilmu apa? Okey, yang pertama kita tengok iaitu ilmu fardu ain. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ilmu fardu ain? Okey, iaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap Muslim.
Jadi ilmu itu wajib. Bagi orang Islam, dia wajib belajar ilmu tersebut. Jadi ilmu tersebut namanya ilmu fardu ain. Okey, jadi apakah contoh-contoh contoh-contoh ilmu fardu ain ini yang wajib dipelajari oleh setiap orang Muslim? Okey, siapa tahu? Okey, cuba. Okey, apa dia? Ilmu fardu ain, contoh-contoh dia. Okey, yang pertama ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu mentauhidkan Allah kan? Jadi wajib bagi orang Islam belajar. Kemudian ilmu fiqh. Ilmu fiqh banyak kan? Untuk solat, nak macam mana cara solat, macam mana bacaan dalam solat, nak puasa, nak menunaikan haji dan sebagainya, nak berkorban, nak apa semua, itu adalah ilmu fiqh. Jadi orang Islam wajib tahu. Okey, nak solat macam mana, nak mengerjakan haji macam mana. Itu semua adalah basic lah. Itu termasuk dalam ilmu fardu ain. Kemudian ilmu berkaitan dengan asas membaca Al-Quran. Okey, macam mana kita nak belajar baca Al-Quran alif bata kan? Okey, sampailah khatam Al-Quran. Itu adalah perkara asas wajib orang Islam belajar. Okey, selain daripada itu ilmu fardu ain, ilmu tafsir kan? Ilmu tafsir, mentafsirkan Al-Quran. Okey, ilmu akhlak. Okey, itu semua termasuk dalam contoh-contoh ilmu fardu ain. Okey, kemudian kita tengok pula ilmu yang kedua, iaitu ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah. Okey, apa dia ilmu fardu kifayah tadi tu? Iaitu ilmu yang wajib dipelajari untuk memelihara maslahat umat Islam. Maslahat ni maksudnya kepentingan lah. Ilmu yang wajib kita belajar untuk memelihara kepentingan umat Islam. Okey, contoh ilmu yang termasuk dalam ilmu fardu kifayah ni, ilmu perubatan. Okey, jadi adakah semua orang Islam wajib belajar ilmu perubatan? Tidak kan? Jadi ada orang-orang tertentu yang belajar ilmu perubatan, ilmu sains dan teknologi. Ada kepakaran masing-masing dalam bidang masing-masing. Ada orang pergi belajar ICT, ilmu pertahanan, ilmu perniagaan, ilmu astronomi, ilmu komputer dan macam-macam lagi. Itu adalah ilmu fardu kifayah. Maksudnya dia tidak wajib kepada setiap orang Islam mesti belajar ilmu tersebut. Tidak. Jadi kalau ada yang dah belajar, alhamdulillah. Maksudnya dah ada wakil-wakil kepakaran masing-masing. Itu namanya ilmu fardu kifayah. Okey, seterusnya kita tengok pula adab dalam menuntut ilmu. Adab dalam menuntut ilmu. Jadi beradab dalam menuntut ilmu ni amat penting untuk memastikan ilmu yang diperolehi mendapat keberkatan Allah bagi membentuk manusia yang beriman dan berakhlak cemerlang. Sekarang kita tengok apakah adab-adab dalam menuntut ilmu tersebut. Di antaranya niat ikhlas kerana Allah. Jadi ketika kamu nak belajar, pasang niat. Niat mesti ikhlas kerana Allah. Nak belajar menuntut ilmu. Jangan kerana niat-niat yang lain. Bukan kerana kekasih ke, kerana nak dapat pujian ke, jangan. Jadi kita nak belajar, niatkan dalam hati, niat kita belajar ikhlas kerana Allah. Kemudian adab dalam menuntut ilmu yang kedua iaitu memuliakan guru. Muliakan guru pada setiap masa. Barulah kita dapat keberkatan ilmu tu. Kemudian yang ketiga, tidak malu bertanya. Bertanya kepada guru sekiranya kamu menghadapi masalah dalam pembelajaran. Jangan takut-takut nak bertanya. Sekiranya ada yang tak faham, boleh tanya dengan guru tersebut supaya kamu dapat penyelesaiannya.
Okey, jangan malu nak bertanya. Dalam belajar tak ada istilah malu nak bertanya. Okey, kemudian dapat menjauhi maksiat. Jauhi maksiat dan meninggalkan perbuatan sia-sia. Jadi kalau kita nak belajar, pastikan maksiat kita hindari. Sebab nanti kalau awak melakukan maksiat, awak buat perkara-perkara sia-sia, perkara lara, ilmu tu tak lekat dalam minda kita. Ilmu tu akan lari. Dia akan tak lekatlah dekat kita punya otak kita ni. Sebab kita sentiasa melakukan maksiat. Okey. Jadi kena jauhi maksiat ataupun perkara-perkara yang sia-sia. Barulah kita dapat keberkatan dalam menuntut ilmu. Okey, seterusnya, pastikan dapat keredaan daripada ibu bapa. Ibu bapa redha, insya-Allah awak pun mudah untuk terima ilmu pengetahuan. Ilmu kamu dapat tu berkat sebab mak bapak redha. Okey. Seterusnya, isi masa lapang dengan perkara-perkara yang berfaedah. Rasa-rasa benda tu mendatangkan kebaikan, buatlah. Sekiranya perkara-perkara yang kamu nak buat itu tak mendatangkan faedah ataupun lara, lebih baik kita tinggalkan. Okey, kemudian rajin berusaha. Nak berjaya, nak menuntut ilmu, kena rajin. Tak rajin, macam mana kita nak dapat ilmu tadi? Okey, jadi kena rajin berusaha. Jangan mudah putus asa. Okey, sambil berusaha, berdoa. Okey, dan juga bertawakal. Moga usaha yang kita lakukan ini berhasil dengan izin Allah. Okey. Jadi pastikan kena ada usaha, lepas tu sertakan dengan doa dan juga bertawakal. InsyaAllah Allah akan bantu kita. InsyaAllah kita akan berjaya dalam menuntut ilmu. Okey, seterusnya beramal dengan ilmu yang dipelajari. Jadi ilmu yang kamu dah dapat daripada guru-guru kamu amalkan dalam kehidupan seharian. InsyaAllah ilmu yang kamu dapat tadi sangat-sangat bermanfaat untuk diri kamu, amalkan dalam kehidupan seharian. Okey, seterusnya kita tengok pula apakah kelebihan kalau kita beradab ketika kita menuntut ilmu. Kelebihan. Jadi kalau kita beradab dalam menuntut ilmu, insya-Allah ada kelebihan, ada kebaikan dia. Apakah kebaikan atau kelebihan yang akan kita peroleh? Okey, yang pertama, kita akan memperoleh ganjaran pahala. Allah akan bagi kita ganjaran pahala yang sangat besar kepada orang yang menuntut ilmu. Okey, kemudian memperoleh ketenangan hidup. InsyaAllah hidup kita akan tenang, bahagia sebab kita ada ilmu. Kita beradab ketika kita menuntut ilmu. Hidup kita akan tenang. Okey, kemudian kita juga akan memperoleh keberkatan hidup. Kalau kita hormat guru, guru redha dengan ilmu yang dia sampaikan, insya-Allah hidup kita akan berberkat. Ilmu yang kita dapat tu berberkat. Okey, kemudian memperoleh kejayaan dalam hidup. Tak ada lagi orang yang belajar menuntut ilmu bersungguh-sungguh dia gagal. Jarang. Biasanya kalau dia belajar dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh kesungguhan, keyakinan, insya-Allah kejayaan pasti akan dia peroleh dalam hidupnya. Okey. Kemudian bagi orang yang menuntut ilmu dengan beradab, ianya akan dihormati, akan disayangi oleh guru-guru dan juga rakan-rakan. Begitu juga dengan masyarakat sekeliling, akan pandang tinggi dekat orang yang menuntut ilmu. Diri kita akan dihormati, disayangi. Okey.
Okey, seterusnya mudah melakukan kebaikan dan juga ketaatan. Okey, orang yang menuntut ilmu dia mudah untuk melakukan kebaikan. Insya-Allah. Okey, sekarang kita pergi pula kepada apakah akibat jika kita tidak beradab ketika menuntut ilmu. Jadi ketika belajar kamu tak beradab, apakah akibat yang kamu akan dapat? Okey, akibat ni maksudnya akibat buruk lah. Akibat buruk. Okey, yang pertama susah ingat pelajaran. Apa yang kamu belajar semua tak masuk dalam fikiran. Semuanya keluar mantul balik. Sebab tak beradab ketika menuntut ilmu. Jadi ilmu tu tak lekat. Jadi bila ilmu tak lekat, susah kamu nak ingat. Kadang-kadang ada student kan, bila dia tak hormat dengan guru, menyebabkan dia susah nak terima ilmu pengetahuan, menyebabkan bila time peperiksaan akhirnya dia tak boleh menjawab langsung, walaupun dia dah study, walaupun dia dah bersungguh-sungguh lah, tapi rupanya guru tadi tak berkat ilmu yang dia sampaikan, menyebabkan pelajar tadi ataupun murid tadi tak boleh nak menjawab soalan dalam peperiksaan. Ilmunya hilang tiba-tiba. Semuanya dengan izin Allah. Jadi sebab itu perlu ada keberkatan daripada guru-guru juga ketika kita belajar menuntut ilmu ni. Jangan sakiti hati guru dan sebagainya lah. Sebab itu semua ada kesan akibat dia nanti. Okey, kemudian berdosa dan mendapat kemurkaan Allah. Jadi siapa yang tak beradab ketika menuntut ilmu, dia akan dapat dosa. Allah murka. Bila Allah murka, macam mana ilmu kita nak berkat? Tak ada keberkatan lah. Okey, kemudian mudah terpengaruh dengan unsur negatif. Sebab itu ramai di kalangan remaja-remaja kan yang tak hormat dengan guru, tak hormat dengan ilmu, tak hormat dengan ibu bapa, hidup mereka mudah terpengaruh dengan perkara-perkara kejahatan ataupun unsur-unsur yang tidak baik ataupun unsur-unsur negatif, macam-macam masalah sosial yang berlaku dalam kehidupan mereka. Okey, kemudian ilmu yang diperoleh tidak membawa kebaikan pada diri. Ada ilmu tapi ilmu tadi tak boleh bawa kebaikan kepada diri dia. Sebab dia tak beradab ketika dia menuntut ilmu tadi. Okey, kemudian ilmu orang yang tidak beradab ketika menuntut ilmu tidak dapat keberkatan, tidak dapat keberkatan daripada ilmu yang dia pelajari. Okey, kemudian kita juga akan dipandang hina. Orang yang tidak beradab ni akan dipandang hina oleh guru-guru, oleh rakan-rakan, oleh masyarakat dan sebagainya. Jadi ada beberapa kesan buruk sekiranya kita tidak beradab ketika menuntut ilmu. Akhir sekali, kita tengok apa pula kelebihan orang yang berilmu. Yang pertama, Allah akan angkat darajat ataupun kedudukan orang-orang yang berilmu ini. Maksudnya Allah letakkan dia di sisi yang paling tinggi. Orang yang berilmu ni Allah angkat kedudukan dia, Allah angkat darajat dia. Jadi tak rugi kalau kita pergi belajar menuntut ilmu yang baik-baik. Allah muliakan dia. Yang kedua, orang yang berilmu menjadi pewaris Nabi. Sentiasa menyampaikan ilmu kepada orang lain. Begitu juga Nabi kan. Nabi menyampaikan ilmu dakwah dia kepada masyarakat. Sehinggalah ke hari ini ilmu itu berterusan. Jadi kalau kita berilmu, kita orang yang berilmu, insya-Allah ilmu tu kita akan sampaikan kepada orang lain dari masa ke semasa. Jadi kita merupakan pewaris Nabi.
Kemudian orang yang berilmu juga menjadi contoh teladan. Orang yang berilmu menjadi contoh teladan dalam masyarakat. Jadi sekiranya ada masyarakat yang timbul permasalahan dan sebagainya, mereka akan rujuk kepada orang-orang yang berilmu tadi. Jadi kita orang yang berilmu kena tunjukkan contoh-contoh teladan yang baik kepada masyarakat. Seterusnya urusan kita akan dipermudahkan oleh Allah untuk ke syurganya. Ada orang tak nak masuk syurga? Tak ada kan? Semua impikan nak masuk syurga. Jadi kalau nak masuk syurga, pergilah menuntut ilmu yang bermanfaat. Jadilah orang-orang yang berilmu. InsyaAllah Allah berikan jaminan untuk dipermudahkan urusannya untuk masuk syurga. Yang terakhir iaitu orang yang menyampaikan ilmu juga akan didoakan kebaikannya oleh orang lain. Kita sampaikan ilmu kepada orang lain walaupun sedikit, insya-Allah orang juga akan sentiasa doakan kebaikan kita sampai bila-bila. Diharapkan sesi penerangan tadi dapat memberi manfaat kepada anda semua. Mana yang baik itu datangnya daripada Allah, mana yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Diharapkan apa yang disampaikan dapat dijadikan panduan dalam hidup kita sebagai seorang pelajar dalam menuntut ilmu. Jadi kalau boleh amalkanlah adab-adab ketika menuntut ilmu. Hormat guru. InsyaAllah hidup kita akan berkat selamat dunia akhirat. Untuk sekian kalinya. Sebelum Ustazah akhiri PDPR kita, murid-murid diminta menjawab soalan latihan dalam Google Form. Sila tekan link di bawah. Begitu juga untuk link kehadiran. Tinggal isikan kehadiran anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.